Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan buat seluruh umat Islam di mana saja anda berada, dan saya di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat follower saya yang telah pun sama-sama memberi sumbangan, mengadakan dana untuk menyalurkan dan membantu segala keperluan pelajar-pelajar tahfiz dan turah untuk kita semua. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan apatah lagi dalam bulan Ramadan ni, keberkatan dunia dan akhirat. So saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan saya mengalu-alukan kepada semua, ambillah bulan Ramadan yang bulan yang penuh keberkatan ini untuk kita sama-sama teruskan bersedekah, berinfak dan melakukan segala kebaikan. Moga segala usaha kita dirahmati Allah SWT dan segala amalan kita diterima. Salam saya daripada saya, Nora. Salam dari Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kami di luar di perkarangan. Hai Rizman. Di perkarangan Madinah saja nak ambil feel macam mana beriftar di luar macam ni. Tak samalah dengan kita kat Malaysia, dan juga kalau beriftar di dalam pun lain dia punya feel dia. So saya, sebab ini anak saya first time kan sini, saya dah alhamdulillah hari ni actually saja nak share kan, tahun kali ni sebenarnya kali ke-7 dah saya datang umrah. So alhamdulillah kali ni dapat bawa anak dia dan juga bawa suami. So untungnya bawa suami. Bila banyak ilmu ni, kadang-kadang kalau kita apa nama ni, hai Datin Alia, how are you? Orang semakin cantik sekarang. Hai Putri, hai. Okay, kalau kita ada soalan-soal jawab, persoalan-persoalan, kita terus boleh tanya pada ustaz macam tu. Jadi kemarin pun kita buat macam sesi tanyalah ustaz lah kan, bertazkirah. Alhamdulillah. So hari ni saya mesti beginilah, ambil sikit Putri. Beginilah keadaan. Saya rasa bukan benda baru lah, bukan orang tak tahu kan, ramai yang tahu. Beginilah dia punya look and feel dia bila kita beriftar di perkarangan kat luar ni. Alhamdulillah, saya nak rasa vibe macam mana. Diorang tanya panas ke cuaca? Dia agak nak kata panas, biasa-biasa saja, tapi biasalah cuaca macam ni. Tapi taklah tak sampai panas. tak panas pun. Matahari lah sejuk Kering-kering. kan. Dia cuaca sini lah kering so. Tapi okey, kita duduk sehari dua, kita menyesuaikan diri dan should be okey. Alhamdulillah, saya insyaAllah saya dah baca sebahagian daripada doa-doa yang sahabat-sahabat follow saya minta, request saya bacakan. InsyaAllah ada yang sudah baca dan menyusul nanti akan baca nanti di sini dan juga di Mekah nanti di depan Kaabah, insyaAllah. Saya hanya menyampaikan doa saja yang memakbulkan. Doa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. So kita, anda sendiri pun kena doa juga kan, sama-sama, insyaAllah. So apa lagi kita nak cakap? Okay, nak share. Kali ni kali ke-7 saya datang. Saya nak beritahu banyak sangat perubahan dan juga perbezaan yang ketara yang berlaku semenjak pandemik dan sebagainya. Terutama sekali macam kalau kita di Madinah ni, semua orang tahu kan, nak pergi raudah apa semua, mungkin taklah Teha di mana? Teha kat tak ikut, Teha kat menangis kat rumah, kesian dia. Apa nama ni, sebab kat sini macam nak pergi raudah untuk laki-laki dan perempuan mungkin tak semudah yang selalu sebelum ini. Mungkin ada kekangan sedikit. Kita kena apply apps dan sebagainya lah. Tapi insyaAllah kita berdoa, kita berusaha. Benda sunat kan. So insyaAllah kalau ada rezeki dapatlah. Tapi kalau tak ada, tak apalah, macam tu lah kan. So tapi kalau nak kata kat sini tak adalah macam new normal sangat, cuma semua pakai mask lah, tapi tak juga ramai pakai mask. So dah lain sikit lah. So Alhamdulillah, saya menyeru sangat kepada sahabat-sahabat di luar sana. Mungkin kalau teringin nak sampai kat sini, memang best lah kan. Semua best sangat-sangat. Masya Allah. Selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Semoga Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Rebutlah peluang bulan Ramadan kali ini untuk kita sama-sama cleanse our inner dalaman kan, hati kita, dalaman kita, soul, our soul bersih betul-betul. Kalau dah bersih lagi, kalau kurang bersih cuci lagi kan. Kalau berkarat tu kita gerak-gelaskan lagi. Saya cakap pada diri saya sendiri. So insyaAllah semoga
apa saja kita buat dalam bulan Ramadan ni akan terus istiqamah sampai bulan-bulan seterusnya. Okey, Ustaz nak bagi sepatah dua kata kepada kawan-kawan kita? Kawan-kawan kita yang berada di Aceh, bukan ni juga, bukan yang berada di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Jadi di dalam ruang yang diberikan ini, saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa khususnya kepada rakyat Malaysia yang insya-Allah akan berpuasa pada esok hari, iaitu pada hari Sabtu, pada hari Ahad, maaf. Sedangkan kami di Madinah Al-Munawwarah telah pun berpuasa pada hari Sabtu kerana menurut keterangan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi, anak bulan Syawal telah pun kelihatan di satu tempat yang bernama Sudair, Sin Dal Ya Ra. Ru'yah hilal telah pun berlaku di Sudair. Jadi dengan sebab itu kita semua memulakan puasa lebih awal. Iaitu artinya, maksud dia apa? Jadi bila bulan anak bulan Ramadan itu kelihatan, artinya bulan Syaban di Arab Saudi hanya 29 hari. Jadi hari yang ke-30 kita telah pun memulakan puasa. Adapun di Malaysia, dengan anggapan dan andaian anak bulan tidak kelihatan, maka bulan Syaban itu dilengkapkan sebanyak 30 hari. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan di Malaysia akan berpuasa pada hari Ahad. Jadi antara perkara yang sangat penting kita faham dalam hal berpuasa ini adalah kalau kita tengok balik dalam ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfardukan kita berpuasa, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu adalah salah satu daripada ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mengekang hawa nafsu syahwat. Dia kata syahwatul batni, di mana daripada nafsu perut ini lahirlah berbagai sifat-sifat yang tidak baik. Jadi apakah tujuan kita berpuasa yang saya nak ambil perhatian pada kita semua? Jadi di hujung ayat tu Allah Subhanahu wa taala sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu melalui ibadat puasa ini tercapainya sifat, faham baik-baik ini. Saya minta cuba bagi tahu. Tercapainya sifat takwa. Takwa tu duduk di mana? Takwa tu duduk dalam hati kita. Ataupun dengan kata-kata para ulama tafsir, takwa tu adalah taharatul qalbi minas sifat al-mazmumah al-ma'nawiyah. Maknanya terjermanya dalam hati kita ni kesucian hati daripada sifat-sifat yang tak baik. Artinya ibadat tu sifat tak baik yang tercela. Jadi artinya ibadat-ibadat yang kita buat, puasa, sembahyang fardu, sembahyang tarawih, yang macam-macam kita buat tu nak capai kepada satu perkataan yang disebut dalam Al-Quran, iaitu at-taqwa. Takwa tu dia bukan duduk di lidah saya, di mulut saya, apa yang tuan-tuan nampak tadi. Takwa tu duduk dalam hati kita, iaitu tersuci yang tidak diredai oleh Allah. Kerana apa? Kerana bila jiwa kita bersih daripada sifat-sifat yang tidak diredai oleh Allah, secara orang kata apa, secara spontaneously dia akan bertukar dengan sifat-sifat yang baik. Contoh, bila bersih jiwa kita daripada sifat kedekut, bakhil, al-bukhlu, asyuhu, tu sifat kedekut, bakhil, kita kedekut. Bila jiwa kita terbersih daripada sifat al-bukhlu wasyuhu, iaitu sifat bakhil, sayang kepada harta kita, bila bersih daripada sifat-sifat tersebut, apa akibatnya? Akan terjemalah sifat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat pemurah. Sifat pemurah ni sifat dermawan. Kita suka tolong orang dari segi harta kita, dari segi masa kita, dari segi tenaga kita. Dan yang lebih tinggi lagi daripada dermawan, untuk pengetahuan kita semua pada petang ni, ingat yang lebih tinggi lagi daripada al-jud. Al-jud tu dah memang sifat pakaian hidup Nabi SAW. Yang lebih tinggi lagi daripada al-jud, dia gunakan dalam Quran, dipanggil al-ithar. Al-ithar ni maknanya kita mengutamakan kebajikan dan kebahagiaan orang lain melebihi diri kita. Apa dia? Al-ithar. Maknanya kita mendahulukan orang lain
mengatasi diri kita. Jadi ihsan ni artinya sifat kita sanggup berkorban untuk for the well-being of other people, for the well-being of our friend, our brother Muslim. Itu panggil al-ithar. Jadi semua sifat-sifat ini hakikatnya adalah natijah daripada apa? Natijah daripada adalah semua sifat-sifat ini, sifat-sifat yang baik ini yang dikatakan takwa tu yang duduk dalam hati yang kita tak nampak. Jadi inilah sifat yang Saya bertanya sekarang ni alright. tengah tunggu iftar. Maknanya tengah tunggu maghrib lah. Ya. So beginilah suasana dia. Saya ambil sengaja suasana di luar bersama rakyat-rakyat. Silakan. Kalau kat luar ni dia orang allow macam buka puasa bersama family macam tu. Tapi bila nak semayang nanti dia orang berpecah lah. Tapi kalau kat dalam sangat strictly lah untuk lelaki dan untuk perempuan. So kalau nak buka puasa dia, kejap lagi dia akan letak kain ni untuk orang apa dia panggil, kain lah untuk orang tak letak air dan juga sedekah makan dan sebagainya untuk orang iftar. Iftar kita simple je, air zam-zam dengan kurma ataupun kalau nasib baik dapat roti dan sebagainya. Lepas tu kita solat maghrib, lepas tu kita balik hotel, kita makan. Macam tu lah kebiasaannya macam tu. So far alhamdulillah first day Ramadan kat sini. Ustaz pun sebenarnya first time kan Untuk pengetahuan Ramadan kat semua sini. juga, dengan izin dan kehendak Allah juga, ini adalah kali pertama saya berpuasa di Madinah dan di Mekah. Dengan kata lain, kali pertama saya mendapat peluang untuk berpuasa ketika melakukan ibadat umrah. Selama ini saya tak pernah. Jadi ini adalah satu pengalaman dan satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bagi saya lah. Tak pernah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, sekali saja rasanya nak update sikit-sikit saja. So Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua follower-follower saya dan sentiasa mendoakan, dan saya juga mendoakan segala kebaikan untuk anda semua. So terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sekali lagi kepada butik Hadramia Muraya Magical yang telah pun kata memudahkan pakaian saya sempena umrah kali ini. Terima kasih sangat sekali lagi. Sorry lah muka macam ni kan, biasalah kat sini tidur ni, tapi tak apalah, it's okay, kita datang sini nak beribadah kan. So alright, so salam saya daripada saya Nora. Ampun maaf sekiranya ada tersalah bahasa daripada saya, dan saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua anda di Malaysia. Selamat berpuasa. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.